Hello, hai. Selamat pagi. Apa khabar semua? So, kita teruskan dengan perbincangan bagi soalan kertas 2 bagi Sains Hayat tahun 6 dengan menjawab dan juga berbincang bagi soalan berikut. Okey, so semua dapatkan kertas soalan yang telah kamu buat. Kita lihat nombor 2. Nombor 2 dia kata Raja 2 menunjukkan satu aktiviti bagi satu spesies haiwan yang sering diperhatikan. Okey, so berdasarkan gambar kita tahu haiwan tersebut ialah semut. Semut. Okey. So dalam ni saja saya buat bagi gambar nampak macam kartun, tapi dalam soalan perisa sebenar tak boleh nampak macam kartun lah. Okey. So ini kita dapat lihat semut. Ada 2 ekor semut. Okey. Dia tengah angkut gula. Jadi kat situ dia suruh tandakan right pada bentuk interaksi yang sepadan dengan situasi. So ticks for the form of interaction that match the situation above. Jawapannya adalah cooperation. Dalam soalan disuruh tanda right, so mesti tanda right, tak boleh tanda pangkah. Okey, kat sini soalan ni special sebab dia ada 2. Alright, kalau ada 2 macam ni, macam soalan sebelum ni saya dah bagi tahu, yang ni ada hukum, nama hukumnya ialah apa dia? Yes, RQ. RQ for refer question. Apa maksud refer question? Kalau atas ni dia salah tanda, in case kalau salah tempat ke salah box ke, jawapan dia salah, atau dia menggunakan tanda yang tak betul, tanda tak betul maksud saya dia gunakan tanda yang salah lah, dia suruh tanda tick tapi dia tanda cross. So ini jawapan yang salah, kita tak terima. Okey, ini betul, maka dekat sini orang yang periksa kertas akan underline jawapan tersebut, dan dekat sini jawapan dia betul, objeknya adalah semut bekerjasama mendapatkan makanan. So, ants cooperate to get food. Underline. So, dapat dekat sini 1 markah. Dekat sini 1 markah. Total mark 2 marks. Okay. Okay, now kita pergi B. B dia kata berikan satu contoh lain. Satu contoh lain interaksi. Okay, kalau tadi dia kata to get food, untuk mendapatkan makanan, untuk di bawah tak boleh tulis mendapatkan makanan. Jadi kita kena bagi jawapan lain. Okay, so dia bagi contoh dekat situ. Sekumpulan gajah bekerjasama. Dia buat apa ya? Menjaga anaknya. Okay. A group of elephant cooperate to take care of their young. Okay, so dapat lagi 1 markah. Next, dia bagi statement baru. Dia kata bilangan pengguna mempengaruhi kadar persaingan. So, you need to identify the manipulated variable and responding variable. Okay, from the information, the number of consumer and the rate of competition. Bilangan pengguna sebagai pembuli bahan manipulasi or manipulated variable dan kadar persaingan atau the rate of competition as pembuli ubah bergerak balas or responding variable. Dia dapat 2. Dia minta soalan dekat situ ialah menyatakan satu hubungan antara pembuli ubah manipulasi dengan pembuli ubah bergerak balas. Awak nampak saya ni cikgu pun saya gariskan kata kunci soalan bila nak menjawab. Okey, so awak sebagai pelajar sepatutnya pun kena buat macam ni. Tak ada masalah, pemeriksa tak marah. Nah, untuk jawapan bilangan pengguna pola dia bertambah, kadar persaingan pola dia bertambah. Or as the number of consumer as the manipulated variable and increase as pattern, and the rate of competition as responding variable and increase also as pattern. Okay, now circle for 1 mark. Okay, settle soalan nombor 2. Okay, sekarang kita pergi terus soalan nombor 3. Dia kata satu penyiasatan dijalankan mengenal pasti suhu persekitaran mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Okay, so tengok dekat sini kan jelas lah. Berapa keping roti diletakkan, suhu persekitaran yang berbeza. Dia dah bagi tahu dah. Suhu persekitaran berbeza. Okay, kita dah tahu, dan juga keadaan roti sebagai pembuli ubah yang bergerak balas. Sebab ada perkataan dicatatkan. Berbeza is refer for the manipulated variable atau pembuli ubah dimanipulasi. Okay, an investigation has been carried out to identify the surrounding temperature. Underline the words surrounding temperature affect the growth of microorganism. The growth of
microorganism or the condition of breed as a responding variable. Okay. So the condition of breed record in the table 3. Okay, now based on the table 3, write one observation. Berdasarkan jadual 3, tulis satu pemerhatian. Underline word observation atau pemerhatian. So jawapannya ialah ambil objek kulat tumbuh pada roti yang terletak pada suhu 32. Sebab dekat sini hanya pada suhu 32 je ada kulat. Jadi kita dapat membuat pemerhatian kulat tumbuh pada roti yang diletakkan pada suhu 32. So, mold grow on bread place and 30 to 32 degree Celsius temperatures. Okay, so 1 mark. Next, apakah kesimpulan? So, what conclusion? Underline word conclusion. Ini adalah kesimpulan dalam bentuk fakta. Okay, or in fact conclusion. So, in fact conclusion, mikroorganisma memerlukan suhu yang sesuai untuk bertumbuh. Microorganism need suitable temperature to grow. Okay. Okay, so clear. Now, seorang murid mendapati segelas susu segar berwarna kekuningan dan berlendir selepas dibiarkan pada suhu bilik selama 2 hari. Dia nak dalam soalan ini adalah nyatakan satu pemerhatian or state another observation that can be made about the fresh milk. Now, kita buat pemerhatian susu adalah objek, berbau busuk adalah condition ataupun situasi. So, milk has unpleasant smell. So, get 1 mark. Next, D. So, diagram 3 show a situation in school canteen. Dia bagi tahu jika kamu memakan makanan tersebut, kamu dijangkakan mengalami. Jika kamu, kalau jumpa soalan yang ada perkataan jika, if, kita dah tahu dah soalan itu adalah ciri-ciri soalan. Okay, but disuruh kamu berfikir. Okay, so jika, mengapa? Dan reason mengapa. Kerana makanan itu telah ditumbuhi bakteria. Okay, so kerana makanan telah ditumbuhi bakteria. Bacteria grows on food. So get 1 marks. Next, nyatakan 2 cara. So, 2 cara. Kalau soalan tanya tentang cara or way, dekat sini yang paling pentingnya, semacam biasa, mesti guna kata kerja. Okay, or verbs untuk jawab soalan tu. Elakkan makan makanan yang telah basi. Mengelakkan. Okay. So, elakkan makanan yang telah basi. Avoid eating spoiled food. Or, basuh tangan sebelum mengendalikan makanan. Wash hand before handling food. Okay, clear? Next. Soalan nombor 4. Sekumpulan haiwan. Dia kata berikan 2 sebab. Give 2 reason. Nombor 1, melindungi anaknya. Untuk melindungi anaknya. To protect their young. 2, mudah mencari pasangan. Easy to find mate. So, kalau dia betul 1, dapat 1. Betul 2, dapat 2 marks. Next. Sejenis penyakit berjangkit iaitu hawa berdarah telah menular dalam populasi gajah liar. Ini cerita tentang gajah liar lah. So, a type of contagious disease has, which is bleeding blisters has spread in the population of the wild elephant. So, what will happen if one of the elephant infected by the disease? So, jawapannya semua gajah. Sebab dia dalam wabak kan, dijangkiti penyakit hawa berdarah. So, semua. Mesti ada jawapan all elephant. Contagious by bleeding blisters. So, dapat 1 lagi, markah dekat sini. Next, ini dalam soalan yang baik dia tak bagi tahu statement tu haiwan apa. So, tapi kita tahu haiwan ini adalah apa? Yes, haiwan ni namanya ialah tapir. Selain daripada tapir, namanya ialah tenuk. Selain daripada tenuk, namanya ialah cipan. Bukan chimpanzee, cipan. So, ada 3 nama dia. Tapi tapir lah nama yang paling senang. Okey, apakah kelebihan bagi haiwan hidup bersendirian? Dia tak tanya pun tentang haiwan tu, dia cuma tanya tentang haiwan yang hidup bersendirian. So, kalau tapir hidup bersendirian tu apa? Elak persaingan mencari makanan. Avoid competition to get food. So, get 1 mark. Next, apakah masalah yang dihadapi oleh haiwan ini untuk kemandirian spesies? Okey, garis kat sini. Animal to survival of its species. Answer is difficult to find mate. Sukar untuk mencari pasangan. Okey, so dapat lagi 1 markah. Baik, soalan nombor 4 sepatutnya 5 markah. Mari kita kira 2, 3, 4 dan 5. Yes, betul 5 markah. Kita pergi soalan nombor 5. Dia kata dekat situ, Raja 5 menunjukkan satu spesies yang mempunyai cara hidup tertentu. Okey, dalam gambar
a species of animal that have a certain way of life. So, ini adalah lion atau singa jantan. Singa or lion. Lion dia adalah hidup secara berkumpulan tau. Nyatakan satu faedah cara hidup haiwan ni. So, dia tak beritahu haiwan tu hidup berkumpulan ke hidup sendirian. Means that dia nak murid berfikir dekat situ macam mana cara nak menjawab soalan tersebut. So, jawapannya ialah bekerjasama untuk mendapatkan makanan. Satu faedah cari hidup ni. So, dia cooperate to get food. Dalam soalan sains, tak perlu jawab terlalu panjang lebar sebab kertas 2 ditanda secara analitikal. So, jawapan fokus kepada poin peraturan pemarkahan yang telah diberikan. Okey. Hidupan di bawah mempunyai interaksi dalam kehidupan. So, tandakan right. So, the living things below have interaction in life. So, tick right for the correct example of living things. Jawapannya dekat sini. Jadi, pemeriksa underline dekat bawah. Dia dapat 1 markah. Ini adalah parasitism kucing dengan kutu. Ini remora dengan jerung. Commensalism. Yang ini lembu dengan burung gembala kerbau. Ini adalah mutualism. Jadi, jawapan yang tepat adalah ini. Okay, next. Table 5 show the changes of number of fish in 2 aquarium for 3 weeks. Jadi dia dalam 3 minggu ni. Aquarium yang beza. So bilangan ikan dia macam ni. Dia kata, berikan inference bagi perubahan bilangan ikan di dalam aquarium X. So jawapannya ialah, kerana ikan dalam aquarium X tidak mendapat makanan yang mencukupi. Because fish in aquarium X does not get enough food. So get 1 mark. Yeah? Ingat, ni ada soalan hujung ni, maka ni ada hukum. Nama hukumnya ialah RQ. Kalau atas salah, automatik bawah juga akan jadi salah. But now, depan ni betul. Bawah ni kita tengok jawapan dia macam mana. InsyaAllah, next time kita akan bagi beberapa contoh calon dan kita akan cuba semak. Dan tengok macam mana cara dia orang buat. Haiwan memerlukan makanan yang mencukupi untuk terus hidup. Okey. Murid-murid semua, animal need enough food to stay alive. Kita dapati bahawa yang ini adalah dalam bentuk fakta or in facts. Sebab apa dalam bentuk fakta? Sebab dia tak ada manipulated variable dia, tak ada dalam bentuk satu pola. Okay, so in fact. Cadangkan 2 cara. Alright, seperti tadi juga bila dia minta tanya cara, jawapan mesti mula dengan kata kerja. Yes, so menambah kuantiti makanan, mengurangkan. Okey, so itu adalah kata kerja, manakala yang ini adalah aktiviti yang sepatutnya dia buat. 2, tapi kat sini markahnya 1. Apa akan jadi So, betul 2 baru dapat 1 markah. Okey, kita tengok soalan ni. Berapa markah yang dia dapat? 1, 2, 3, 4 dan 5 markah. Yes, soalan nombor 5 selesai. Now kita pergi soalan nombor 6. So, diagram 6 show landslide by the hill slope. Okay. So, dia kata kat situ, mengapakah kejadian dalam rajak 6 berlaku? Why does the incident in diagram 6 occurs? Jawapannya ialah, aktiviti manusia yang tidak terancang. Improper humans activity. So, dapat 1 mark kat situ. Sebab yang sini dia tanya mengapa. Jadi, tolong tengok dekat sini. Refer. Text. Tengok dekat situ. Textbook year 6. Apa dia kata improper tu. Okay. Next. Namakan 2 aktiviti manusia yang mengakibatkan keadaan itu. Name 2 human activities that cause the incident. Jawapannya ialah pembalakan haram. Illegal logging. Okay. Yang kedua adalah pembinaan lebuh raya or develop highway. So dapat 2 mark. 1 betul. 1 markah. 2 betul. 2 markah. Okay. So next, apakah yang harus dilakukan untuk mengatasi? Apa yang harus dilakukan? Jadi apa yang harus maksudnya soalan ni ialah dia tanya tentang cara. Okay. Kalau cara mesti guna kata kerja. Okay. Or verb. Jadi jawapannya ialah kuasakan undang-undang or enforcing law. Betul. Pemeriksa underline bagi jawapan yang betul dan dibulatkan 1 markah. Next. Peningkatan tak ada apa-apa sorry. Bilangan projek perumahan mempengaruhi jumlah kejadian tanah runtuh. So, the increasing number number of housing project affect the amount of landslide. Mesti dia betul dah landslide. Okay. So, dia kata minta 1 hipotesis. State 1 hypothesis. Jawapannya, bilangan projek perumahan, polanya ialah bertambah. Tengok kalau nak jadi pemeriksa, tengok macam ni. Jumlah
kejadian tanah runtuh, polanya ialah bertambah. Perkataan yang saya garis saja yang dikira untuk memberi markah. So as the number of housing project. Okey, untuk ini kita tengok dekat jawapan. Okey, jawapannya ialah increase underline, number of landslide underline. Okey, so ini underline, ini pun underline juga. Okey, so dekat situ as the number of housing project increase, the amount or the number of landslide increase too. Settle. Sekarang kita pergi soalan nombor 7. Nombor 7, tajuk berkaitan dengan haiwan yang terancam or threatened plant. Okey. Tumbuhan yang terancam. Ini adalah periokara. So, apakah satu cara dia nak one way to ensure the living thing not being threatened. Maksudnya tak terancam. So, jawapannya adalah mengadakan kempen kesedaran. Organize awareness campaign. Itu jawapannya. Jadi, dapat satu markah. Perkataan yang saya garis tu sangat penting. Tanpa perkataan yang garis tu kan tak ada markah. Okay, next. Nyatakan satu corak. Seperti sebelum ni saya dah buat penerangan. Kalau corak ada 3, increase, decrease, unchanged, bertambah, berkurang atau tidak berubah. Daripada data yang diberikan, kita dapati bahawa polanya adalah satu saja. Maka jawapannya adalah berkurang atau decrease. Next, berikan satu inference kerana pemburuan haram because illegal hunting. Dapat lagi satu markah. Tolong cek jawapan awak. Next. Based on the table 7, state the aim of investigation. So, jawapannya ialah menyiasat hubungan antara tahun dengan bilangan harimau. To investigate the year. To investigate. Okey, kat sini cikgu pun terlupa. Ada perkataan yang cikgu tak lengkapkan. To investigate the relationship between the year and the number of tiger. Nampak? So, kena tengok. Kadang-kadang kita pun buat mistake ni. The year and the number of tiger. So, dapat 1 mark. Okay, next. Based on the table 7, build one bar chart. Dia nak one bar chart. Senang saja nak dapat markah. Dia tulis tahun ni betul. Dia tulis bilangan harimau ni betul. Dia dapat satu markah. Macam mana dia dapat satu markah lagi? Satu markah lagi ialah apabila data yang dia buat ni semuanya betul, dia pindahkan data dengan betul, dapat lagi satu markah. Total untuk membina carta palang ialah 2 markah. Okey, so tengok. Memang 2 markah dia dapat. Next, kita pergi kepada soalan terakhir. Untuk soalan yang terakhir ni saya nak minta maaf sebab dalam bahasa Inggeris ada jawapan yang tak betul. Bukan tak betul lah, ada perkataan yang salah guna. Nanti cikgu geografi marah pula. So, sepatutnya kat situ adalah landslide. Okay, landslide. Bukannya, kalau ikutkan term tu, corrosion pun salah. Sepatutnya erosion kan. Tapi, jawapan yang paling tepat, perkataan yang paling tepat, terms yang paling tepat ialah landslide untuk dalam bahasa Inggeris. Jadi, saya harap parents dapat betulkan untuk jawapan murid ni lah. So, jawapan dia ialah jadual 8 menunjukkan yang tebang mengikut tahun. Bilangan yang ditebang menunjukkan jumlah pokok yang ditebang. Dan kekerapan berlakunya hakisan tanah. Okey, untuk hakisan tanah ni saya nak bagi tahu dia bukan hakisan tanah ya. Kena tukar dekat situ tanah runtuh. Runtuh. Tanah runtuh. Okey, itu baru betul. Okey. So dia bagi tahu dekat situ berlakunya tanah, minta maaf banyak-banyak. Okey. Tanah runtuh. It's okay. Just murid follow tu pun tak apa. Nanti parent betulkan kemudian. Okay. So, ini yang betul je lah. Nyatakan 2 maklumat. So, jawapannya ialah bilangan pokok yang ditebang dengan kegerapan berlakunya. Okay. Tukar berlakunya tanah runtuh. Okay. Dan ini kita betulkan frequency of landslide occurs in a year. Okay, so dapat 2 markah. Tak apa, yang ni betulkan. Jadi parent pun boleh alert. Kita kena betulkan dari segi term. Kadang-kadang kita jumpa jawapan yang daripada buku-buku soalan yang salah, now kita betulkan dari segi konsep. Kalau kawasan bukit berlaku tanah yang jatuh ke bawah, itu kita panggil sebagai tanah runtuh. Tapi kalau situasi yang hampir sama berlaku dekat tepi tebing sungai, tepi laut, itu namanya ialah hakisan tanah. So, 2 konsep yang berbeza. That's why saya betulkan supaya tak berlaku miskonsepsi dalam kalangan murid.
Okay, next. Berdasarkan maklumat, berikan satu hipotesis. So, dekat situ dia nak hypothesis. Okay. Give one hypothesis. So, kita gunakan formula jika maka. Boleh juga jawab semakin-semakin, tak ada masalah. So, jika bilangan pokok dia tambah, maka kekerapan berlakunya hakisan tanah. Alright. So, kita betulkan berlakunya tanah apa tadi saya sebut? Tanah runtuh dalam setahun bertambah. So as the number of trees cut down increase, the frequency of landslide occurs in a year increase. Okay. C, nyatakan satu kesan sampingan. So state one side effect as a. Okay, ni ada kesilapan as a result. As a result of unplanned deforestation and repeatedly development. So jawapannya adalah habitat hidupan akan musnah or destroy the habitat of living things. Clear? Dan soalan yang terakhir, based on the table 8, sketch one bar chart. Sama juga bar chart ada 2 markah untuk soalan bar chart. Yang pentingnya adalah pemboleh ubah manipulasi dia betul, pemboleh ubah bergerak balasnya betul, dapat 1 mark. And then satu lagi ialah data transfer dia betul atau data dipindahkan dengan betul, dapat lagi 1 markah. Tak kisahlah sebenarnya kalau susunan apa ke tak betul, tapi yang penting data dipindahkan dengan betul. Alright. So sampai di situ untuk soalan kita. InsyaAllah selepas ini saya akan upload plus jawapan bagi soalan kertas 1. Okay, so tolong semak daripada kertas 2 tersebut. Ada lebih kurang dalam 40 markah berapa yang awak dapat. Okay, dan tolong tulis dekat situ berapa markah yang awak dapat. Okay, so jangan lupa untuk terus belajar pada musim cuti ini. Okay, bye-bye.